Abdul Malik Muhammad Rik merupakan bekas pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM Balik Pulau dan juga Universiti Teknologi Mara UiTM. Beliau juga mempunyai pengalaman bekerja setahun di salah sebuah syarikat di Malaysia sebelum beliau bekerja di UiTM dan seterusnya menjadi pegawai kehormat sukses. Semasa beliau di MRSM Balik Pulau, beliau pernah menerima anugerah pelajar terbaik semasa majlis graduasi pada tahun 2001. Beliau juga pernah menyandang jawatan sebagai ketua pelajar ketika beliau di peringkat matrikulasi. Tidak berhenti sahaja di situ, beliau menyambung pelajarannya ke peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang teknologi maklumat kepujian di UiTM. Beliau turut menyambung pelajarannya ke peringkat masters dalam bidang sains infotech di UiTM. Pada tahun 2008, beliau bekerja sebagai sistem analis di ExxonMobil IT Malaysia dan menjelang tahun 2009, beliau melaporkan diri di UiTM Johor sebagai pensyarah. Seterusnya dilantik menjadi penasihat Persatuan Kompas. Bermula tahun 2013, beliau menamatkan khidmat beliau sebagai penasihat Persatuan Kompas dan seterusnya menyandang jawatan pegawai kehormat sukses hingga ke hari ini. Untuk pengetahuan, saya mula terlibat sebagai pegawai kehormat dalam sukses ni pada 2014 di awal penubuhan sukses dekat UiTM Segamat. Saya dapat terlibat dengan banyak acara dan juga program yang dianjurkan yang melibatkan antara universiti dengan PTRM lah. Bertanya tentang pendorong kenapa saya menjadi pegawai kehormat ni, kalau ikutkan sebenarnya sebelum saya terlibat sebagai pegawai kehormat sukses ni, saya terlibat sebagai penasihat persatuan. 5 tahun saya dengan Persatuan Diploma Sains Komputer. Saya rasakan lepas 5 tahun saya perlukan satu cabaran baru, dan pada ketika itu mantan rektor ketika itu dia yang mencalonkan saya lah untuk jadi pegawai kehormat sukses, dan saya ambil itu sebagai cabaran baru lah. Saya dengan sukses ni dah masuk tahun ke-9. Bila akan berhenti mungkin bila saya tamat belajar kot. Dalam unit beruniform, especially dalam pasukan polis, ketegasan dan disiplin tu memang sangat tinggi. Okay? Tapi tak adil lah kalau saya nak letakkan the whole quality ketegasan dan disiplin tu kepada persatuan-persatuan lain. Dua perkara lah yang saya rasa antara yang boleh diterapkan ke persatuan atau kepimpinan bukan uniform ni, saya rasa adalah pertama sekali tentang macam mana kita mengurus waktu. Ketepatan pengurusan masa dalam berpersatuan ni saya rasa sangat penting. Dulu sebelum saya sebagai pensyarah pun, waktu saya belajar di universiti dulu, saya memang antara yang aktif berpersatuan lah. Tapi kita kena ingat, bila kita aktif berpersatuan ni, kita kena tahu macam nak urus masa kita. Fokus utama kita masuk ke universiti, kita kena ingat kita nak genggam segulung ijazah. Jadi priority pertama mestilah akademik. Persatuan dah menjadi nombor 2. So ada masa kita boleh terus berpersatuan, ada masa kita kena sit dan study. So dia kena ada elemen pengurusan masa tu lah, sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi chain of command, ataupun kita panggil kejelasan dalam memberi arahan dan tujuan pelaporan. Sebab saya tengok dalam pasukan polis, pegawai kita kena hormat pegawai dengan rank yang lebih tinggi daripada kita. Jadi sama juga macam dalam persatuan, perkara yang kita boleh apply ialah kalau setiap daripada kepimpinan dalam persatuan tahu macam mana, apa peranan dia sebagai presiden, sebagai setiausaha agung, sebagai bendahari ataupun sebagai exco bagi sesuatu jawatan tu, dia tahu dan jelas mana bidang kuasa dia dan apa arahan yang boleh diberi, dan macam mana orang-orang bawahan dia nak beri pelaporan kepada pengurusan yang lebih tinggi daripada dia. Saya rasa satu persatuan tu boleh berjalan dengan sangat baik. So tu antara benda-benda yang saya rasa perlu diterapkan lah dalam pengurusan persatuan sekarang. Perkara yang tak boleh dinafikan sekarang ialah sekarang adalah trend internet 3.0 kan, 2.0.
Okey, di mana maklumat semua memang di hujung jari dan kehidupan kita pun tak boleh lari daripada media-media sosial macam sekarang lah kan. Facebook, Twitter, TikTok, semua tu kan. Jadi, mahu tidak mahu sebagai pemimpin, leaders, kita kena terlibat dalam menyalurkan maklumat melalui media sosial. Kerana apa? Sekarang ni adalah zaman di mana masyarakat penuh dengan persepsi. Kalau dia tak nampak you buat kerja dalam media sosial, dia akan terus bagi satu persepsi bahawa pemimpin ni malas atau pemimpin ni underperform. Sebenarnya kita tak boleh menilai seorang tu daripada social media, pasal bila kita jumpa orang atau pemimpin ni in person, biasanya dia adalah totally different dengan apa dia dalam social media. Jadi saya tengok kat sini 50-50. Kalau you betul-betul dapat gunakan social media untuk salur maklumat yang betul, mungkin dia akan menaikkan lagi reputation you sebagai seorang pemimpin. Okey, ataupun kalau you salah guna social media ni, mungkin dia akan jadi indah khabar daripada rupa. Cabaran kepimpinan sekarang untuk pemimpin mahasiswa, saya rasa balik kepada basic balik adalah, pertama sekali adalah tentang bagaimana kita menguruskan masa. Semua orang ada 24 jam. Jadi dalam berpersatuan, kita kena ingat balik komitmen kita yang utama adalah akademik. Sentiasa kena bagi prioriti yang pertama untuk akademik. Dalam masa yang sama, kita kena manage masa kita untuk berpersatuan tu lah. Dan kedua, saya nampak cabaran utama especially untuk kepimpinan mahasiswa sekarang ialah, cakap terus terang lah, pelajar zaman sekarang saya lihat tak ramai yang minat berpersatuan. Mungkin aktiviti persatuan dah tenggelam dah dengan populariti perkara-perkara lain macam Insta famous, nak jadi YouTubers, TikTokers. Okay, sebab elemen keuntungan kewangan yang dia boleh tengok secara direct. Tapi pada saya, itulah yang menjadi cabaran sekarang ialah macam mana pemimpin mahasiswa ni nak tarik minat mahasiswa berpersatuan. Mungkin pada saya, if you can't beat them, at least you join them. Kalau you rasa YouTube, TikTok, Twitter, Facebook boleh menarik minat pelajar, why not? Kita join lah. Kita masukkan tu dalam elemen persatuan.